Salam sejahtera pelajar. Ini ialah bahagian kedua daripada subtopik 3.2 iaitu perluasan kuasa British di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kita lihat bahagian 1, British telah menggunakan strategi manipulasi untuk campur tangan di negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Strategi kedua yang telah British gunakan ialah strategi desakan dan paksaan kepada Raja-Raja Melayu. Apakah maksud desakan dan paksaan? Very simple. Force. The British force Sultan Negeri Melayu menerima campur tangan British. Jadi kita lihat Negeri Selangor dulu. Yang pertama, di Negeri Selangor, dua peristiwa telah digunakan oleh British untuk force atau paksa Sultan Selangor untuk menerima campur tangan British. Apakah dua peristiwa itu? Peristiwa yang pertama ialah sebuah kapal dagang British telah dirompak dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Melaka. Peristiwa yang kedua ialah rumah api telah diserang di Tanjung Rekado. So British mengatakan pada Sultan Selangor, look, you tidak boleh jaga keamanan negeri you, kita campur tangan di negeri Selangor. Okey, sekarang kita perhatikan apa yang berlaku di negeri Pahang. Muka surat 69. Kita lihat di negeri Pahang, pada masa itu sultannya ialah Sultan Ahmad. British tidak ada sebarang alasan atau reason untuk campur tangan. Sehinggalah kita lihat seorang yang bernama Goh Hui telah ditikam di perkarangan. That means near the istana Sultan Pahang. Jadi British mendesak Sultan Pahang terima seorang pegawai perlindungan British dengan alasan Sultan tidak mampu jaga ketenteraman negeri Pahang. Okey, sekarang kita perhatikan strategi yang ketiga di muka surat 70 iaitu strategi perjanjian. Okey, mari kita imbas sekali lagi ya. Strategi yang pertama manipulasi. Strategi yang kedua desakan dan paksaan. Strategi yang ketiga ialah perjanjian. Nah, British telah menggunakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk campur tangan. Kita lihat yang pertama, perjanjian Pangkor di negeri Perak. Gubernur negeri-negeri Selat pada masa itu namanya Andrew Clark. Dia telah memanggil Ketua Gihin dan Haisan untuk menamatkan pergaduhan antara mereka. Pembesar Melayu juga dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkor. Sebab itu perjanjian ini dipanggil Perjanjian Pangkor. Apakah syarat perjanjian Pangkor ini? Adalah amat penting ya. Nombor 1, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Ismail pula memakai gelaran Raja Sultan Muda dan diberi sebuah jajahan atau kawasan kecil. Yang paling penting syarat yang ketiga. Pelajar-pelajar sila perhatikan ya. Sultan menerima seorang resident British. Nasihatnya mesti diterima dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali agama dan adat. Jadi syarat yang paling pelajar perlu perhatikan ialah syarat nombor 1 dan syarat nombor 3. Dan kita lihat seterusnya, perjanjian Pangkor ini menandakan kejayaan penguasaan British dalam pentadbiran dan ekonomi di Perak. In another word, sekarang British kontrol Perak kerana seorang pegawai British yang digelar resident menguasai pentadbiran Perak.
Nah, mari kita perhatikan perjanjian yang sama juga dibuat di Sungai Hujung, Negeri Sembilan, di Selangor, perjanjian British Selangor, dan juga perjanjian British Pahang. Jadi kita lihat British telah menguasai negeri-negeri Melayu melalui perjanjian antara British dengan pemerintah tempatan. Secara rumusannya, kita lihat British menggunakan strategi manipulasi, desakan dan perjanjian untuk meluaskan kuasa mereka di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Apakah pengajaran atau iktibar daripada perkembangan peristiwa sejarah ini? Yang paling penting pelajar, nombor 1, kita haruslah sentiasa berwaspada terhadap kuasa asing. Yang kedua, kita haruslah sentiasa berani mempertahankan kemerdekaan negara kita. Yang ketiga, kita haruslah sentiasa mencari ilmu untuk mempertahankan negara kita daripada campur tangan kuasa asing. Sekian, terima kasih pelajar.